أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكريم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah sama-sama kita istighfar dan selawat. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi sembah kesyukuran yang mutlak kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hanya dengan limpah kurnia, izin, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jualah maka pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan, dihimpunkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita hadir ke masjid, dan sebentar tadi alhamdulillah kita telah pun sama-sama dapat menyempurnakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima solat yang telah kita dirikan beserta dengan segala bentuk amalan, kebaikan, kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini dan sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan penglihatan yang ada nilai ganjaran pahala di sisinya, yang akan menjadi bekalan terbaik untuk kita bertemu dan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Dalam masa yang sama, marilah juga muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita bermuhasabah, kita bermunajat, bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar segala bentuk kesalahan, kesilapan, khilaf, kekurangan, dosa maupun maksiat yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar maupun tidak, sama ada yang besar maupun kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluas-luas maghfirah dan keampunan. Mudah-mudahan dengan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara tersebut tidak akan lagi menjadi suatu beban,
yang perlu kita tanggung, yang perlu kita jawab apabila kita dihisab di yaumil mahsyar kelak insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita pada malam ini untuk membincangkan kitab Syarah Al-Hikam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah pun kupaskan beberapa lagi perkara di bawah hikmah yang keempat dengan tajuk rehatkanlah dirimu daripada tadbir, dan kita telah bincangkan sehingga muka surat 37 perenggan yang kedua sebelum yang terakhir itu di bawah. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung perenggan yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hikmah yang keempat, rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Maksud ibarat yang pertama iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Iaitu tiada sebarang sebab bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu kepada hamba-Nya kerana tidak wajib atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bincang tajuk kita, rehatkan dirimu daripada tadbir. Dan kita dah kupaskan bahawa tadbir yang disuruh untuk kita rehatkan ini, untuk kita elakkan ialah urusan tadbir yang mana yang kita tidak sandarkan ianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merancang dan juga kita mengharapkan sesuatu, sasaran kita, target kita, dan kita nak apa yang kita sasarkan itu, apa yang kita rancang itu tadi jadi sebiji, sebulat, 100% macam mana yang kita harapkan itu. Tanpa kita sandarkan dia akan berlaku dengan kehendak dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tadbir yang salah ini tadi. Ini yang tajuk kita bincang ni kata, rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Yang macam ni. Tak boleh kita letak sesuatu perancangan, kemudian kita nak mesti jadi macam tu. Sedangkan kita tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah Subhanahu wa taala juga merancang, dan sudah pastilah perancangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Jadi sebab itulah dalam hikmah ini, kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tiada sebarang sebab bagi Allah untuk melakukan sesuatu kepada hamba-Nya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya? Terpulang pada Allah. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak rancang macam mana, Allah nak jadikan macam mana, walaupun perkara itu bukan perkara yang kita suka. Walaupun perkara itu bukanlah perkara yang kita doakan hari-hari. Walaupun perkara itu ialah perkara yang berbentuk musibah. Perkara yang bentuk kesedihan kepada kita yang memang kita tak nak pun. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka hal ini ialah ketetapan Allah. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut hak mutlak, maka terserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk menentukan apa sahaja. Sama ada perkara itu perkara yang kita nak, ataupun perkara itu adalah perkara yang langsung kita tak nak ianya berlaku. Tetap harus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu pun. Kita boleh minta, kita boleh doa. Betul Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahawa ud'uni astajib lakum. Mintalah, serulah. Tadahlah tangan ni pada Allah Subhanahu wa taala, munajatlah pada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Nescaya aku akan perkenankan. Tetapi nescaya aku akan perkenankan itu panjang lagi kupasannya. Bukanlah maknanya kita tadah tangan saja, minta saja, doa saja pada Allah Subhanahu wa taala, maka terus akan jadi. Tidak. Bukan begitu al-kisahnya. Tapi ada panjang lagi kupasan. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala mungkir janjinya? Tidak. Allah tetap berpegang pada janjinya. Ud'uni astajib lakum tadi, itu janji Allah. Tetapi janji Allah itu tadi tengok
Ada syarat-syarat yang lain. Oh, kita dah tunaikan dah dulu kewajipan-kewajipan yang lain. Oh, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, oh, dah betul lah hubungannya. Barulah doa itu tadi mustajab. Dan syarat yang paling penting sekali untuk doa itu tadi dimustajabkan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi tunaikan apa yang kamu minta, aku akan perkenankan itu tadi. Apa syarat dia? Doa itu tadi, permintaan kita itu tadi, permohonan kita itu tadi hendaklah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat pertama dia, prasyarat dia. Kena sampai dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Permohonan kita, doa kita tak sampai, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak perkenankan? Dan kat situlah yang kita kena tengok, kat situlah yang biasanya kita sangkut, kat situlah yang biasanya kita kantoi. Tak sampai doa kita tadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Banyaklah asbab-asbab dia yang menjadi hijab doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab maksiat yang kita lakukan, asbab rupanya darah daging kita ni yang ada dalam tubuh badan kita ni, ada perkara-perkara yang haram, ada yang kita makan itu daripada sumber-sumber yang syubhah. Apa lagi? Ada lagi perkara-perkara kewajipan yang sepatutnya kita kena tunaikan, kita tak tunaikan. Maka itu semua menjadi asbab doa tadi tak sampai pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bukan Allah yang tak makbulkan, tapi doa tu sendiri tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu maksud yang pertama tadi. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah pada Allah untuk tentukan apa sahaja perkara. Dan perkara itu tadi dia berbalik kepada diri kita juga sendiri. Tadilah soal doa tadi. Allah memang akan perkenankan, tapi dia balik semula kepada kita. Adakah doa kita dah lakukan yang terbaik sampai pada Allah? Adakah dah bersih diri kita tadi, hati kita tadi, darah daging kita tadi, untuk menjadi asbab diperkenankan tadi, dan untuk menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan yang baik-baik untuk kita. Rupanya kita sendiri yang mengundang perkara-perkara yang tidak baik tadi. Kita sendiri yang mengundang dan juga menyekat doa kita tadi daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu ketetapan Allah. Yang kedua apa dia? Ibarat yang kedua ialah kewajipan hamba. Ini yang kita bincangkan pada matan hikmah yang lalu. Yang pertama tadi tentang kewajipan, tentang ketentuan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dah. Allah berhak untuk tentukan apa sahaja. Yang kedua, ini dia berkait. Apa dia? Kewajipan hamba. Siapa dia hamba? Kita. Kita ni lah hamba. Dan balik semula kepada matlamat asal kita, balik semula kepada pokok utama yang kita kupaskan awal dulu. Iaitu apa dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pokok dia, itu matlamat dia. Itu tujuan asal sekali kita dijadikan dan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia kewajipan hamba ni tadi. Iaitu apa dia? Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu matlamat kita. Allah jadikan kita ni, kita hidup sekarang ni, kita berada di dunia ni tadi. Tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak jadi hamba kepada dunia, bukan kita nak jadi hamba kepada harta, bukan kita nak jadi hamba kepada kebendaan, tidak. Tapi tak salah untuk kita cari dunia tadi, harta tadi, kebendaan, sebab itulah dia sebahagian daripada kehidupan kita. Itulah dia sebahagian daripada dunia yang kita hidup sekarang, dan itu jugalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tapi di mana keutamaannya? Di mana aulawiyatnya? Keutamaannya tunaikan dulu tadi kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan mereka disuruh menurut perintah. Siapa mereka? Mereka itu kembalilah kepada kita. Kita ni yang disuruh untuk mengikut kepada perintah. Aqimis solah. Kita kenalah tunaikan solat. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah perintahkan tunaikan solat. Macam mana solat itu tadi? Kenalah cari pula dekat lain.
Tengok dekat hadis, oh bagaimana kaedah solat, apa solat-solat yang diwajibkan. Tak jelas lagi dalam hadis, ada lagi dekat kupasan-kupasan lain, tafsir sana sini. Dalam kitab-kitab fiqh yang dikeluarkan oleh para ulama, yang dikongsikan oleh para asatizah. Itu semua adalah panduannya. Tapi asalnya ialah kewajipan. Allah tadi perintahkan aqimis salah wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Maka kat mana nak cari penjelasan tu? Allah cuma sebut tunaikan zakat, wajib zakat. Cari lagi kupasannya. Oh, ada dijelaskan dalam ayat yang lain, ada dijelaskan dalam hadis, ada dijelaskan dalam fiqh. Maka kewajipan kita ni tadi kita kena tunaikan. Dan tunaikan bukan sekadar tunai asal boleh. Bila mana kita tunaikan, maka kita kena tunaikanlah dengan sesempurna yang mungkin. Solat kita bukan sekadar asal boleh je. 4 rakaat, 3 rakaat. Oh, kita 3 rakaat ni 4 minit cukup ni. Ni ingatkan diri sendiri juga. Biasanya kita ni fitrahnya kalau jama'i berjemaah, kalau kita jadi imam, tiba-tiba panjang pula hari tu. Selama ni kalau kita sembahyang sendiri, ringkas saja sembahyangnya. Bila tiba-tiba kita dekat RNR ke, dekat mana surau ke, ataupun kita sembahyang kat belakang, ada orang jadikan kita imam. Tiba-tiba panjang pula solatnya. Sebab apa? Satu tak apalah secara berjemaah tadi, tujuan kita tadi. Tapi bila mana kalau panjangnya kita, bila mana berjemaah, niat kita tadi supaya nak riak diri, nak membangga diri tadi dengan amalan tersebut, dengan ibadah tersebut, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Duk seorang-seorang mengaji tak berbunyi. Tiba-tiba bila nampak aja ada orang duk sebelah, ada ramai pelak, terus tarik. Tak pandai taranum, tiba-tiba pandai taranum. Sebab apa? Ada niat tadi. Tak tahu tiba-tiba macam mana boleh ada pula ilmu taranum, tarik panjang. Sebab apa? Niat tadi. Tapi kewajipan tetap kewajipan. Ibadah tadi tetap kena buat. Kena tunaikan tadi dikatakan dengan kesempurnaan tadi. Maknanya tak kiralah kita solat tadi seorang ke, kita solat berjemaah ke tadi, maka kenalah dengan sesempurna yang mungkin. Sebab apa? Tadi balik pada pokok asal tadi, nak persembahkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah asal boleh. Walaupun kita sembahyang seorang kat rumah, janganlah pakai kain gombang aja. Aurat dia pusat hingga lutut, kan? Pakai je kain, sah tak? Kalau kita lelaki sah tak? Pakai kain gulung-gulung, okey, pusat. Tengok bawah, okey, lepas ni lutut sembahyang. Sah tak? Sah. Tapi kalau bayangkanlah kalau imam kat depan ni, pakai macam tu, ataupun kita lah jemaah kat belakang ni, ada seorang tiba-tiba pakai kain gombang aja. Rasa-rasa apa pandangan kita? Panggil ni pengawal tarik. Padahal kawan tu elok je. Betul kan? Dia sah, tapi kurang adab. Betul? Kurang adab pada manusia, dan apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang adabnya walaupun diterima, tapi tak sempurna ibadahnya. Sedangkan kita pun kalau nak bertemu dengan manusia, kan, kita nak jumpa bos kita, jumpa majikan kita, kita nak jumpa ketua menteri kita, kan, kita nak masuk istana, jumpa tuan yang terutama, jumpa yang di-Pertuan Agong. Kalaulah tiba-tiba kita ni dapat jemputan, dijemput ke istana negara, agak-agak macam mana persiapan kita nak berpakaian tu, sanggup berhabis, kan? Kalau tak mampu beli, sanggup kita pinjam. Ikut etika pemakaian yang ditetapkan, protokol dan sebagainya. Sebab apa? Ikut tadi dia punya adab dia, adatnya. Tapi bila dengan Allah Subhanahu Taala, tepuklah dada sendiri. Adakah kita, ini saya kata sekali lagi, ingatkan diri saya juga, adakah kita dah buat yang terbaik untuk bertemu dan juga berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dalam soal ibadah tadi, ikut kepada perintah, dan tunaikanlah apa yang disuruh, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama kena ingat, bukan kita nak kejarkan untuk buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tetapi kita kena kejar juga apa yang ditegah dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tinggalkan. Itu dalam khutbah hari ni pun, dalam setiap minggu khutbah pun sebut, kan,
Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ujung tu apa selepas tu ayat tu? Dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Dia kena datang dua-dua sekali. Tak boleh kita cuma pilih, solat kita buat, puasa kita tunaikan. Saya memang tak pernah tinggal puasa ni. Saya memang tak pernah tinggal solat ni. Saya memang sentiasa lakukan apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, apa yang ditegah, apa yang dilarang, apa yang tak dibenarkan, apa yang berdosa pun buat juga. Salah. Tak boleh. Ataupun kita ambil pilihan, yang senang sikit lah. Yang perbuatan-perbuatan dosa ni tadi, yang ditegah ni, kita memang tinggalkan. Saya memang tak pernah buat ni. Mencuri, merompak, berzina semua ni memang saya tak pernah buat ni Ustaz. Minum arak, judi semua saya tak buat ni. Alhamdulillah lah. Tapi dalam masa yang sama, yang perintah ni tadi pun tak buat. Solat tak buat, puasa tak buat, zakat tak buat. Boleh? Tak boleh. Dia kena bersekali. Buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan apa yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingat, sesiapa yang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dianggap sebagai melakukan bid'ah. Sesiapa yang tidak bertawakal maka dianggap mentadbir diri sendiri. Dan sesiapa yang tidak sabar dianggap mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ni tadi. Dan juga dalam keadaan kita nak meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kena pastikan ia adalah perintah yang benar. Pelaksanaannya adalah pelaksanaan yang benar. Ikut tadi kita kata, kalau perintah Allah Subhanahu wa taala solat, cari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kita ni tadi macam mana kita tengok salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena buat ikut sunnah. Sebab Nabi kata apa? Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tak mengikut pada sunnahku, maka bukanlah dia daripada golongan aku. Jadi sebab itulah berhati-hati, itu yang dikatakan tadi. Kalau tak ikut apa yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah merupakan suatu bid'ah. Dan dalam soal ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadah haram, kecuali ada perintah yang mewajibkannya. Sebab tu kita tak boleh suka-suka tambah tokok sendiri ibadah ni. Sebab al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada perkara yang merupakan ibadah adalah haram. Bila mana datang perintah, ni solat ni wajib, barulah tunaikan solat. Ini puasa wajib, barulah. Ini puasa yang sunat. Ini ibadah yang disuruh, maka barulah kita buat. Bukan kita sendiri yang fikir apa lagi nak buat, tambah tokok sendiri soal ibadah. Soal ibadah tak boleh tambah, tak boleh reka-reka sendiri. Mesti kena ada dalil yang mewajibkan ibadah tersebut. Dia berbeza pada perkara-perkara yang lain. Yang hari ni, yang bukan ibadah, ada berlaku dalam kehidupan kita. Contoh, sebelum ni tak ada kenderaan, ada kenderaan. Akan datanglah, adalah sesuatu perkara yang baru. Sebelum ni tak ada telefon, sekarang ada telefon. Boleh tak pakai? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Ini dalam kaedah fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu perkara selain ibadah adalah harus. Kecuali datang hukum yang mengharamkannya. Dia terbalik. Kalau dalam ibadah, asal ibadah haram. Datang dalil baru dia jadi wajib, baru kita boleh buat. Pada perkara-perkara yang lain, asal dia harus. Datang perkara yang baru nanti akan datang, mungkin ada teknologi baru, perkara baru, benda-benda baru. Apa hukum dia? Harus. Kecuali nanti ada hukum. Mungkin nanti hukum tengoklah. Mufti mengeluarkan fatwa, itu tadi perkara itu tadi haram dan sebagainya. Ada syarat-syarat tertentu tadi. Maka begitu. Tapi dalam soal ibadah tadi, kena pastikan
kita buat ibadah yang betul, ibadah yang benar. Barulah tadi dia akan pergi kepada kewajipan hamba tadi. Ya, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Ibadah yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak bertawakal tadi, dianggap mentadbir sendiri. Dan tajuk kita, rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Iaitu janganlah kita buat tadi perkara-perkara perancangan kita tadi, tadbiran kita tadi yang tak disandarkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tadbir sendirilah. Rancang sendiri, laksanakan sendiri dan mesti nak kena dapat. Tak dapat marah. Tak dapat tak puas hati. Tak dapat tadi dah rasa bahawa Allah Subhanahu wa taala ni tadi tidak menunaikan janjinya. Maka ni yang salah. Ini yang bercanggah. Bila buat sesuatu perkara, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata yang sebenar. Bukanlah bertawakal itu bila mana sakit, duduk je kat rumah, mat tak pergi ke hospital, tak makan ke ubat, tak apalah. Tawakal aja. Tawakal itu kan perkara yang disuruh. Bukanlah erti tawakal yang sebenar, duduk aja tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Tawakal hanyalah boleh dilakukan bila mana setelah ada usaha dan juga ikhtiar kita. Sakit tadi, ambil dulu ubat. Usaha tadi dengan jaga pemakanan, jaga itu, jaga ni. Kemudian barulah kita serahkan tawakal kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal salah tadi, dianggap mentadbir sendiri. Mentadbir sendiri bercanggah dengan tajuk kita ini tadi, iaitu rehatkanlah diri daripada urusan tadbir. Kena rancang, kena susun, kena tadbir, sandarkan. Yang akhir itu penting, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Buat perancangan begini akan berlaku dengan izin Allah. Kita tadi sakit tadi, kita makan ubat, kita usaha ikhtiar, kemudian tawakal dengan izin Allah. Yang salah bila mana di hujung itu tak ada kita sandarkan dengan kehendak dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajipan hamba yang ketiga ialah apabila dia tidak sabar, maka dianggap mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tadi berkait juga tadi dengan soal doa tadi kan. Ud'uni astajib lakum. Oh, Allah dah kata, mintalah pada aku akan perkenankan. Kita pun doa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, besok dapatlah kerja yang elok. Dah lama dah tak kerja ni, menganggur, amin. Besok tu nak dapat juga kerja. Barulah malam tu tadi doa. Malam tu lah dia sembahyang hajat, malam tu lah dia baca Yasin kan. Baru malam tu lah kali pertama dia doa tadi minta, besok dah nak makbul. Ni salah. Tak sabar. Tu tak usah, itu baru sekali. Saya alhamdulillah lah. Saya dah 10 kali dah doa. 10 kali pun sikit lagi. Saya ni dah setahun dah doa yang sama, tak makbul lagi. Setahun pun tak cukup lagi. Tengok bagaimana para nabi dan rasul terdahulu, para anbiya pun Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesabaran ini. Sebab itulah kalau kita tengok, kita bincang yang lalu tu kan, sabar itu apa? Dikatakan sabar atas kebenaran hingga mati. Sabar itu kena ada dalam diri kita ni, dalam hati kita ni hingga mati. Bukan sekadar sehari dua, bukan sekadar setahun dua. Kalau kita cerita doa tadi, bukan sekadar kita baru doa berapa kali, baru berapa tahun, kita dah rasa putus harapan dah dengan doa tersebut. Kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan dikurniakan zuriat yang lambat dikurniakan zuriat. Kalau kita tengok pada sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim AS usianya 86 tahun. Ada yang kata 80 lebih, tapi yang masyhurnya 86 tahun. Barulah Nabi Ibrahim AS itu dikurniakan zuriat. Adakah dalam tempoh perkahwinan itu, sehinggalah ke usianya 86 itu, tidak berdoa, tidak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dah tentu minta. Dah tentu berdoa. Dah tentu berusaha dan juga berikhtiar. Sabar ni tadi. Nak katanya tadi, Nabi. Ini Nabi Ulul Azmi ni, Nabi Ibrahim AS. Pun Allah uji dengan kesabaran. Puluhan tahun. Dan begitulah juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan
kesabaran. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, berapa lama baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya? Secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. 23 tahun dakwah itu tadi disampaikan. Barulah lengkap syiar Islam itu tadi, dakwah Islam itu disampaikan kepada umatnya ni tadi. 23 tahun bukan satu tempoh yang pendek. Dengan pelbagai mihnah, dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai kesabaran lagi dalam tempoh itu. Tapi Nabi tetap tadi imannya tadi tak goyah. Tetap Nabi SAW nak tunjukkan ibrahnya kepada kita, walaupun baginda SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah, walaupun baginda SAW dan juga tadi Nabi Ibrahim AS, kedua-duanya adalah Nabi dan juga Rasul pilihan Allah, tetap Allah uji dengan perkara yang besar tadi, yang merupakan kesabaran. Maka kita ni tadi dah tentulah lagilah perlu banyak lagi kesabaran kita. Sebab kita ni dahlah banyak buat dosa, banyak buat salah, banyak buat silap. Nabi yang maksum itu pun Allah uji dengan kesabaran. Apatah lagi kita yang memang bergelumang dengan dosa ni tadi. Dah tentulah mesti banyak ujian yang perlu kita lalui dan juga hadapi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal itulah itu yang dikatakan tadi, sesiapa yang tidak sabar dianggap mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita doa baru berapa kali doa, kenapa tak dapat ni? Kita mencabar. Seolah-olah kita marah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah engkau kata ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku akan perkenankan. Tapi dah doa dah lama dah ni, kenapa tak dapat? Ataupun bila mana kita dah mula berhenti berdoa tadi, dah menunjukkan bahawa kita dah tak yakin dah dengan doa tersebut. Kita dah tak yakin dah dengan janji Allah. Maka kita sedang mencabar Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita dah tidak beriman, tidak yakin lagi, dah mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling kita bimbang, kita sedang mengundang perkara yang kita tak ingini dan semua tak ingini, iaitu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, bila mana Allah Subhanahu wa taala murka, Allah tak akan turunkan kemurkaan itu tadi hanya pada individu, pada seseorang itu tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kemurkaannya pada dunia ini. Wal iyad billah. Jadi sama-samalah kita jaga sama-sama hubungan kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga terpelihara dari sebarang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya, menurut Imam Ibnu Ajibah, tadbir itu terbahagi juga kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama ialah tadbir yang dikeji, yang kedua ialah tadbir yang dituntut, dan yang ketiga ialah tadbir yang harus. Dan kita tengok yang pertama, tadbir yang dikeji, iaitu menuntut sesuatu dengan jazam dan bersungguh-sungguh. Sama ada masalah ad-din, iaitu keagamaan, ataupun masalah duniawi. Hal ini disebabkan oleh qillatul adab, iaitu kerendahan akhlak dan kegopohan yang menghalang seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepadanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadbir ini perkara yang kita lakukan seharian. Kita kata macam-macam lah tadi, kita rancang, kita buat itu ini dan sebagainya. Dan tadbir ini yang pertama kategorinya ialah tadbir yang keji. Macam mana? Iaitu bila mana tadi kita bersungguh-sungguh, beria-ria untuk dapat apa yang kita hajatkan tadi. Inilah. Termasuklah tadi yang tak sabar tadi. Baru sekali 2 kali minta dah nak dapat. Baru sekali lah tak dapat rezeki dia. Kita ni nelayan pergi ke laut selama ni dah 10 tahun. Memang dapat aja setiap hari. Barulah hari tu Allah uji dengan hasil yang tak seberapa sikit. Maka kita dah marah dah. Inilah dia tadbir yang keji. Kita rasa sepatutnya bila mana kita rancang, oh kat sini tempat ni memang lubuk dia ni. Lubuk ikan ni memang tak pernah tak ada ikan. Tiba-tiba hari tu tak ada. Kita marah. Ini tadbir yang keji. Sebab apa? Kita rasa bila mana kita tahu, oh tempat tu mesti ada dan mesti dapat hasil. Mesti nak macam yang kita rancangkan.
Oh, tanam pokok sawit ni, guna baja ini, tanam pada tanah itu. Jarak sekian-sekian. Oh, mesti jadi hasil. Mesti 1 ekar ni dapat 4 tan. Wah, dia punya perancangan dia. Tak dapat, marah. Ini tadbir yang keji. Kita buat, kita rancang, kita nak dapat juga macam tu. Ini perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan janganlah sesekali dalam apa juga perkara kita letak macam tu. Kita rancang, kita letak sasaran, mesti nak kena dapat. Itu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan kalau kita buat, kita mengundang tadi kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang begitu, dan mudah-mudahan apa yang sempat kita kupas dan juga kita bincangkan bersama pada malam ini dapatlah sedikit sebanyak kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya, dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami menadah kedua belah tangan ini memohon kepadamu, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami, jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dapat kami gunakan dalam kehidupan seharian kami ya Allah. Allahumma ya Allah, golongkan kami dari golongan yang diridai olehmu, hindarkan kami dari golongan yang dimurkai olehmu ya Allah. Kurniakan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kami dihimpunkan di hadapanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.